Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Kita sambung lagi pengajian kita pada dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3. Kali ini kita masuk kepada tajuk fiqh, pelajaran yang ke-19, iaitu Qiyamul Lail, pemangkin kekuatan jiwa. Qiyamul Lail, pemangkin kekuatan jiwa. Pertama, kita lihat dulu sebelum kita teruskan pelajaran kepada perkara lain, kita lihat objektif pembelajaran, iaitu mengetahui maksud, hukum dan dalil Qiyamul Lail. Maksud apa? Qiyamul Lail itu apa? Hukum dia apa dan dalil dia. Menyeraikan amalan-amalan semasa Qiyamul Lail. Nak buat apa masa Qiyamul Lail ni? Mengetahui kelebihan mengamalkan Qiyamul Lail. Menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, maksud Qiyamul Lail ialah amalan bangun malam untuk beribadat kepada Allah. Amalan bangun malam untuk beribadat kepada Allah seperti menunaikan solat tahajud dan membaca Al-Quran. Jadi, maksud Qiyamul Lail kita bangun malam dan kita beribadat. Apa yang kita nak buat dalam ibadat tu? Terpulanglah kita nak buat apa. Tetapi ini dibagi contoh. Seperti menunaikan solat tahajud dan membaca Al-Quran. Itu contoh bagi Qiyamul Lail. Baik, hukum Qiyamul Lail ialah sunat. Hukum Qiyamul Lail ialah sunat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 79 surah Al-Isra ini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dan sebahagian daripada malam. Minal lail itu sebahagian daripada malam. Fatahajjad bihi, maka bangunlah, tahajjud, bertahajudlah, bihi dengannya. Pada malam itu bangunlah, tahajudlah, sungguhlah. Nafilatan, dengan ibadat sunat. Nafilatan lak, itu ibadat sunat yang kamu buat tu. Asa an yab'athaka, mudah-mudahan Allah bangkitkan kamu nanti. Rabbuka, oleh Tuhan kamu, Allah bangkitkan kita. Maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Di akhirat sana Allah letakkan kita di tempat yang terpuji. Kenapa? Kerana banyak melakukan Qiyamul Lail. Baik. An Abi Hurairah, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Sebaik-baik solat selepas solat fardu ialah solat malam. Seafdal-afdal solat selepas solat fardu ialah solat malam, iaitu solat sunat pada waktu malam. Bolehlah kita katakan sebagai solat tahajud. Amalan sebelum Qiyamul Lail. Maknanya kita bangun malam, nak buat apa? Bersiwak, gosok gigi dululah. Kalau tak ada kaju siwak pun, kita gosok gigi. 2, memandang ke langit sambil membaca ayat. Kita kalau boleh, kita tengok, nak pandang kebesaran Allah SWT ni. Jadi nak rasa kebesaran Allah SWT. Pandang ke langit sambil baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan berganti-gantinya malam dan siang, la ayat, itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, li ulil albab, bagi orang-orang yang cerdik. Orang cerdik, orang bijak, dia dah nampak dah pada langit itu ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, amalan semasa Qiyamul Lail ini juga berbentuk cadangan, tapi ghalibnya orang buat gini. Okey, kebiasaannya orang buat gini. Kita nak buat lain, boleh buat. Tak nak solat, bangun nak baca Quran saja, sila. Tak nak baca Quran, bangun nak berzikir saja. Tak nak bangun atas katil pun, nak duduk bersandar di kepala katil je. Duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ataupun duduk berselawat, Allahumma salli ala Muhammad sampai subuh.
Itu pun dipanggil qiyamul lail. Tapi ini kebiasaannya qiyamul lail dibuat dengan cara begini. Iaitu satu, menunaikan solat sunat seperti solat tahajud, solat hajat, solat taubat, serta solat sunat tasbih. Okey. Buat solat sunat ni. Apa-apa pilihlah nak buat yang mana. Kemudian memperbanyakkan zikir, istighfar, membaca Al-Quran dan berdoa. Lepas solat tu dah penat dah solat, zikir, istighfar, baca Quran dan juga berdoa pada Allah SWT. Ketiga, disudahi dengan solat witir. Solat witir tu di hujung. Kalau kita belum buat lagi, maka kita buat solat witir sebagai penutup bagi ibadat kita atau solat malam kita pada malam itu. Kelebihan mengamalkan qiyamul lail. Orang yang selalu qiyamul lail, doanya dimakbulkan oleh Allah. Kan bila dia bangun malam, dia solat, dia berdoa, seolah-olah dia sentiasa berkomunikasi dengan Allah. Jadi orang sentiasa berkomunikasi dengan Allah, orang yang baik dengan Allah, maka orang ni akan dimakbulkan doanya. Yang kedua, menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Kerana dia berusaha untuk membalas jasa Allah. Nikmat yang Allah bagi, lalu dibalasnya ataupun cuba digambarkan kesyukurannya dengan ibadat-ibadat yang dilakukan. Yang ketiga, mendapat tempat yang terpuji di sisi Allah. Orang ni, orang yang selalu mengamalkan qiyamul lail, dia akan menjadi orang yang tinggi di sisi Allah SWT. Yang keempat, mendapat ketenangan jiwa untuk lebih khusyuk beribadat kepada Allah. Selalu menunaikan solat, selalu berqiyamul lail, Allah akan bagi jiwa kita tenang, Allah akan bagi khusyuk dalam beribadat. Kerana itulah kita lihat para sahabat dulu, para tabi'in dulu, para salafus salih yang terdahulu, mereka ni kalau solat sangat khusyuk sampai kepada peringkat ada yang terkena panah. Bila mana terkena panah, nak buang macam mana panah tu sakit, mereka solat. Bila mereka solat, Allahu Akbar, mereka lupa diri mereka berada dalam keadaan sakit. Orang boleh cabut panah dia, orang boleh potong kaki dia kerana nak ubat dia apa ni. Mungkin ada keperluan untuk potong, untuk bedah dia, maka orang boleh buat dalam keadaan dia solat. Kenapa? Kerana dia diberikan khusyuk yang sangat hebat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan. Okey, maknanya ini sebagai suatu bentuk galakan pada kita. Sabda Nabi SAW, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma. Sesiapa yang mendatangi katilnya atau tempat tidurnya dalam keadaan dia yanwi an yaqum, dia berniat untuk dia bangun. Maknanya dia nak tidur, dia duduk kat katil dia pun berniat, aku nak bangun qiyamul lail. Bangun, fayusalli minal lail, dia bangun untuk dia solat pada waktu malam. Faghalabathu ainuhu, maka matanya telah menang melawannya. Makna apa? Dia ni mengantuk, tak boleh nak buka mata pun, mengantuk dia tu. Ini kinayah kepada, kata sindiran kepada dia tertidur tak bangun. Hatta yusbiha, sehinggalah subuh tak bangun. Tadi dia niat. Kutiba lahu manawa, maka ditulis kepadanya apa yang dia niat, maka dapatlah pahala dia niat nak beribadat tadi, dia niat nak qiyamul lail. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi, dan tidurnya itu sedekah Allah kepadanya, mir rabbih, daripada Tuhannya. Sedekah daripada Tuhannya kepadanya. Maknanya dia tertidur tu Allah sedekah. Pahala bangun dah dapat dah. Sebab apa? Dia dah niat untuk bangun. Jangan tipu. Kita mana boleh tipu niat kita kan? Kita niat nak bangun sungguh. Gitunya niat kita, tapi tak boleh bangun juga. Terlalu mengantuk atau tak sedar-sedar. Maka kita dapat pahala qiyamul lail pada malam itu. Kenapa? Kerana kita dah berniat melakukan qiyamul lail tersebut. Soalan kehebat, umat Islam telah sedia maklum tentang kelebihan qiyamul lail, namun tidak ramai yang ingin merebut peluang melaksanakan ibadat ini. Okey, mengapakah situasi ini berlaku? Kita tahu kenapa, tapi kita tak buat. Kenapa ya? Okey, kita lihat. Mungkin ini jawapannya, tidak merasai kepentingan ibadat qiyamul lail. Kita tak rasa, kita tak menghayati. Kenapa? Kerana kurang penghayatan dalam kehidupan sejak daripada kecil. Mungkin daripada kecil kita tidak diajar untuk menunaikan solat ini. Kita tidak diajar kepentingannya. Kita tak nampak, mungkin wallahualam, mungkin kita juga tak biasa melihat ayah-ayah kita bangun, datuk-atuk kita bangun. Mungkin kesannya ilmu yang diketahui tidak dapat membentuk pribadi yang mulia. Kita tahu tapi kita tak dapat bentuk pribadi kita nak buat.
Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa beramal dengan ilmu yang dipelajari agar kehidupan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, penutupnya, klik link di bahagian deskripsi di bawah video ini untuk menjawab soalan. Ada soalan di sana, dan jangan lupa untuk share dan subscribe video ini. Ustaz ucapkan ribuan terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.